Hello, selamat kembali semua ke channel YouTube saya. Jadi untuk topik kali ini, saya akan ajar cara kita nak gunakan custom base adapter. Jadi custom base adapter ni untuk kita buat list view lah. So, simple je tutorial dia. Okay, firstly saya akan buat dulu design apa yang kita perlu ada. Okay, benda yang kita perlu ada adalah plain text untuk edit text. Maksudnya untuk input data. Kemudian kita perlukan button untuk klik. So, bila user ambil masukkan data, kita akan tekan klik. Kemudian semua list-list tu akan letak dekat dalam list view. Okay. Dalam list view ni dia akan ada banyaklah data. Jadi maksudnya kalau user masukkan makan, dia akan listkan makan, minum, tidur, apa semua. Okay, kita susun dulu layout ni bagi kemas. Okay, jadi saya susun ni saya tak banyak explain lah sebab saya dah pernah ajar yang untuk susun ni. Okay, untuk edit tag ni kita masuk dalam table row. Button pun masuk dalam table row. Jadi dia lebih kemas lah dalam bentuk row. Kemudian yang untuk list view ni kita bagi dia wrap dulu. Sebab kita nak tarik dulu ke bawah. Kemudian kita nak tarik dia ke atas di bawah row. Kemudian baru kita jadikan dia mesh parent balik. Okey, untuk edit text ni bagi dia mesh parent. Button pun bagi mesh parent. Kemudian bagi dia punya weight dia 3, pemberat dia 3. Untuk edit text bagi pemberat dia 1. Layout weight dia 1. Kemudian kita barulah start dengan labeling. Okey, untuk edit text kita bagi et task. Et task maksudnya edit text task. Kemudian button kita bagi nama ID dia bt add. Okey, untuk labeling kita bagilah nama add. Untuk et task ni buang dia punya teks, kita bagi dia hint. Enter task. Okay, bila dah siap design, barulah kita akan start dengan coding. Tapi yang ni, intertask ni kita bagi dia punya background lah. Okay, kita bagi dia punya background tu yang cantik sikit. Okay, saya pakai drawable dengan gambar. Okay, so dia nampak kemas sikit. Jadi kalau kita run pun, dia tak nampak buruk lah. Okay, so sini edit text. Lepas tu nanti bila tekan je task, dia akan display kat sini satu-satu. Okay, untuk bahagian coding pula, sebelum kita buat coding, kita kena panggil dulu widget apa yang kita gunakan. So saya ada pakai widget input edit text equal to et task. Kemudian saya ada pakai button. Saya bagi nama objek reference dia adalah add bt add. Nama reference ni tak kisah ya, nama apa-apa. Kemudian saya ada pakai list view. Saya letak nama dia output lah. Ok, list view kita belum bagi ID. Kita bagi dulu ID kat list view ni. Ok, saya bagi lb task. Maksudnya list view task. Kalau dekat main ni nanti baru boleh letak .lb task. Ok, jadi semua item-item ni kita dah letak dia punya list view. Kemudian kita akan masukkan, kita akan displaykan semua yang kita dah add ke dalam list view punya item. Tapi sebelum tu, untuk dalam list view, dia tak boleh display dalam bentuk release ke apa ke. Jadi kita kena buat dalam bentuk adapter. Masuk dalam adapter baru boleh listkan dekat dalam list view. Jadi kita akan create dulu class untuk adapter. Untuk create class untuk adapter, kita akan pakai, ok, saya tunjuk dulu macam mana kita nak add. Untuk add ni, add item, kita buat macam ni, add set on click di sini. Ok, untuk add item, kita akan add apa-apa yang dalam input ke dalam sini. Ok, saya letak dulu string text input equal to. Ok, ini untuk kita dapatkan apa-apa yang isi dalam edit text. Kita akan masukkan dalam text input. Kemudian apa-apa yang dalam text input ni kita akan tukar jadi string.
Kemudian yang dalam text input ni kita akan masukkan dia dalam array list. Okey, saya buat array list string lah. So array list ni data type dia adalah string. Saya bagi nama dia, object reference dia adalah item. Equal to, ni kita nak initialize dia dulu. Initialize variable dia. So dalam item ni kita akan masukkan text input. Okey, jadi yang apa ada dalam string ni akan masuk dalam item ni. Okey, bila dah ada dalam item ni dalam bentuk array list, kita akan masukkan dia ke dalam custom base adapter. Maksudnya dalam adapter kita. Okey, nak buat custom base adapter macam ni. Awak type dulu public class. Okey, lepas tu bagi nama. Contoh saya bagi nama custom base adapter. Benda ni custom sebab kita boleh letak lagi banyak item dalam dia. Extend. Okey, kat sini letak nama base adapter. Buka tutup yang macam ni. Lepas tu tekan je enter, bagi ruang sikit. Okey, untuk item-item dalam custom base adapter ni, kalau nak tahu just macam ni je. Type base adapter equal to new base adapter. Okey, lepas tu ambil ni Android widget ni, terus je klik. Sekejap. Ni lupa nak bagi nama. Okey. Kita bagi nama base adapter equal to new. Okey. Ambil yang ni, klik je. Okey, nanti dia akan generate sendiri benda-benda ni dalam ni. So, ambil daripada atas ni, add override ni, sampai bawah ni, yang return null, sampai tutup dia ni, cut je. Letak dalam public class yang bawah tadi kita buat tu. Okey. Nanti dia jadi macam ni. Dia dah tak ada masalah lah. Kita tak payah nak isi-isi sendiri. Okey. Jadi apa yang ada, okey, sekarang ni kita fokus untuk create adapter je dulu. Untuk create adapter, okey, kita kat sini kan pakai custom. Jadi convert dia, view dia ni tak ada lagi. View dia ni masih null. Jadi view dia ni kita akan refer kepada page yang kita akan buat. Jadi bukannya kita buat create activity tau. Kita akan create layout je. So new layout resource kita bagi nama. Contoh saya bagi nama custom page. Okey. Custom page ni adalah anak-anak dalam list view nanti. Kan dalam list kita ada banyak kan? Ada banyak list. List 1, list 2, list 3. Jadi kita akan letak apa yang ada dekat dalam list tu. Contohnya saya letak text lah. Okay. Saya bagi nama dulu mtext. Jadi dekat activity ni nanti kita akan buat, kita akan panggil pula layout untuk custom page tu. So nak panggil dia, type je balik ni convert view equal to, lepas tu kat sini pakai layout inflator, lepas tu dot from. Okay, from ada, from daripada main activity kita ni. Okay. Hop. Lepas tu kat sini kita akan buat inflat, bagi nama ID r layout resource ni, inflat resource layout. Lepas tu ambil layout, lepas tu nama ni, nama layout tu custom page. Kita akan ambil custom page. Lepas tu dia punya tu null. Okay. So sekarang kita dah panggil dah layout untuk convert view ni daripada custom page. Jadi kat convert view ni kita akan buat dia return convert view. Maksudnya dia akan returnkan balik page ni. Jadi dalam base adapter ni dia akan returnkan balik benda ni. Okey, ini untuk count. Okey, dalam custom base adapter dia ada count, ada get item ID. Okey, ni dia punya function dia lah. Okey, untuk count dia ni kita akan based on kita punya list ni lah. Item list ni contohnya ada kita masukkan 5. So count dia adalah 5. Jadi kita ambil item list size. Nanti dia akan ikut size yang kita masukkan. Okey. Jadi kalau dah siap dah untuk bahagian ni, kita akan fokus macam mana kita nak initialize data-data yang ada kat dalam array list tu. Okey, jadi kita kena masukkan dulu adapter. Okey. Kita panggil dulu kelas benda ni. Copy balik ni custom base adapter ni. Letak sini. Okey, custom base adapter adalah adapter. Kita bagi nama object reference sebab kita nak panggil kat dalam ni.
So adapter equal to new custom base adapter. Masukkan item apa yang kita nak letak dalam ni. Okay, sebagai contoh saya nak letak item. Okay, so sekarang ni custom base adapter dia tak boleh nak receive dulu item ni sebab kita tak ada buat in normal default class dia. Jadi kita akan create dulu default class dia. Okay, contohnya saya akan buat default class kena ikut nama sama ni ya. Okay, so saya buat ni. Okay, lepas tu buka, lepas tu tutup. Okay, jadi dalam ni ini kan kita nak masukkan a release. Jadi kena sama. Sini pun masukkan juga release. Okay, tapi yang ni kita bagi nama lain. Contoh saya bagi nama Lisa. Okay, jadi dia dah tak ada merah ya. Okay, sebabkan kita nak masukkan jadi a release, kat sini pun kita kena letak juga a release, tapi sini list. Okay, kemudian initialize dulu. This dot list equal to, yang ni kita bagi nama contohnya list M. So kat sini pun sama, equal to list. Ini kena create dulu dia punya initialize dulu variable dia. Kemudian kat sini baru kita declare apa yang ada dalam list tu. List equal to list M. Okay, tutup. Kemudian this dot notify data set change. Maksudnya kita nak tengok ada perubahan tak dekat dalam list item ni. Kalau ada, nanti dia akan refresh. Okay, jadi dah siap dah untuk bahagian ni. Maksudnya sekarang ni item adalah kosong. Jadi dia akan set kosong dulu item. Kemudian kita akan tambah. Bila kita tekan tambah je, add new item. Lepas tu kat sini kita akan panggil balik adapter ni untuk check sama ada tak perubahan dekat dalam adapter ni. Okay, kemudian kita akan run. Oh, belum lagi. Saya belum letak output ni lagi. Okay, jadi untuk output ni baru masuk dalam adapter. Kita tak display lagi dekat list view. So output.setAdapter, kita akan masukkan ni adapter ke dalam list view. Macam sebelum ni pun sama, macam drop down ke apa ke, kalau nak display dalam list view ni kena melalui adapter ni. Okay, kemudian kita debug balik. Kita tengok apa yang kita boleh display kan. Nanti dia akan displaykan text view dia tau. Dia tak akan displaykan dulu item yang kita masukkan. Jadi maksudnya kalau kita panggil ni semua letak text view. Sebab kita tak set lagi text ni. Okay, cara nak set text ni ke dalam adapter ni macam ni. Okay, so sekarang ni kita dah panggil convert view. Dekat convert view kita ada id mtext. Jadi dekat convert view ni kita panggil dulu dia punya widget tu. Cara nak panggil dia, kita pakai text view kan. Text view. Contohnya saya letak text, objek reference dia text ya, equal to, type balik convert view. Lepas tu dot, baru panggil file by id. Okay, id tadi saya letak mtext. Kemudian yang bahagian text ni barulah set text. Text dot set text. Okay, text apa yang kita nak display tu adalah list. Sebab kita kan dah masukkan kan list, masuk dalam sini array list. Kemudian list ni dot get integer ni, get ini method untuk release. Jadi untuk position ni kita ambil position yang ni lah. Index ni tu ambil position tu. Okay, so nanti dia akan ambil item yang ada dekat dalam position list ni. Okay, yang ni pula dah boleh ubah lah kepada list ya. So dia akan ikut size list. Okay, bila kita debug, okay, saya masukkan makan, dia akan set ke makan. Kemudian saya letak minum, tidur. Okay, ini untuk tambah. Macam mana pula kita kalau kita nak buang? Okay, cara nak buang, kita klik. Sama ada kita nak buat klik daripada teks boleh. Kalau kita nak klik daripada convert view ni pun boleh. Maksudnya kita tekan satu custom page ni. Contoh saya buat custom dot set on klik macam kita buat tekan button tu.
Kemudian dekat dalam dia ni kita akan remove. So kita ambil list dot remove by position. Kemudian adapter kena panggil balik untuk kita check sama ada perubahan atau tak. Jadi kita debug balik. Okey, contoh saya tak makan, minum, tidur. Okey, item contoh saya nak delete minum, tekan je. So minum dah hilang. Nak buang makan, makan dah hilang. Tidur, tidur pun dah hilang. Okey. Okey, jadi kalau kita nak buat button ni kan, bila kita tekan je add, terus hilang. Kosongkan clear tu boleh buat kat sini. So bila kita tekan je add, kemudian bahagian dengan input. Okey. Input dot clear text. Ada tak clear text? Clear. Mana ya clear? Betul tak? Input dot set text dot hop. Mana ya nak clear? Input sekejap, saya pun lupa ni. Okey, input dot get text dot clear. Okey. So maksudnya lepas kita tekan je add, dia akan clearkan. Kosong. Okey, contohnya saya letak makan. Lepas tekan makan, dia akan kosongkan balik input ni. Okey, kita boleh pakai input get text dot clear. Okey, jadi macam mana pula kalau contoh kita dah ada data-data yang sebelum ni? Okey, kalau dah ada data-data sebelum ni, just masukkan je dalam array list ni. Contoh item ads. Nanti kalau dah connect dengan database, contoh sebelum ni kita ada jalan, lepas tu tutup. Lepas tu contoh kalau ada lagi item-item lain, just buat je looping, masukkan je. So kalau kita masukkan manual macam ni, tekan je debug, nanti dia dah ada dulu dah, jalan dengan sukan. Kalau kita tambah pun nanti dia akan tambah item-item yang baru je. Okey, jalan dengan sukan dah ada. So yang tak ada makan lagi, minum. Okey, benda-benda yang dah pernah tambah ni, kalau nak delete pun boleh. Tekan je. Sukan, minum. Okey, jadi inilah cara nak gunakan custom base adapter. Okay, untuk source code ni nanti kalau siapa yang rasa nak, boleh je minta dekat saya. Nanti saya akan hantar by email. Tak pun kalau rajin, copy je daripada channel saya ni. Okay, ni siapa yang tak nampak, siapa yang terlepas pandang untuk bahagian nak display ni, boleh tengok kat sini. Okay, untuk ID tadi saya dah bagi tahu awal ni, saya bagi ID mtext. Kemudian ni layout ni pun tak ada apa sangat ID dia, cuma ini je item-item yang perlu digunakan. Okay, kalau tak ada apa-apa boleh saya akan habiskan video saya untuk sampai sini saja. Terima kasih kerana menonton. Siapa yang belum subscribe, minta tolong subscribe dulu. Kemudian boleh share dan kawan-kawan, dan ada masa boleh like. Okay, terima kasih.